Ya, kita kembali lagi ke dalam rancangan Rampai Pagi untuk menyaksikan satu segmen yang pastinya dinantikan ramai. Segmen Motivasi Pelajar bersama dengan narasumber kita yang terus saja kita hadirkan ke studio pada pagi ini. Kita akan bersama dengan Yang Mulia Cikgu Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghafur, merupakan seorang kaunselor dan motivator. Assalamualaikum Cikgu Haji Ali Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa pada pagi ini ya. Luar biasa. Bersemangat ya untuk menemui penonton-penonton kita ni. InsyaAllah. Jadi kesempatan pada hari ini dalam segmen motivasi pelajar ya. Satu topik yang diketengahkan ni, kalau Cikgu Haji Ali Yusri ni membagikan topik, memang membuatkan kita ni selalu tertanya-tanya apa sebenarnya di sebalik topik, apa sebenarnya ingin disampaikan kepada penonton-penonton kita ni. Jadi apa ni, boleh kita ni katakan ayat anilah ya, malam digunakan pakai di kalangan orang-orang kita ni. Malam hari. Malam hari. Jadi sebagai mukadimah awal, kita serahkan terlebih dahulu kepada Cikgu Haji Ali Yusri memberikan sedikit gambaran di sebalik tajuk ini. Terima kasih Wadi dan Nadirah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi musiman ni sudah bermuda, sudah musim haji ni ya. Lurus. Jadi bila menyentuh tajukan ni, awalnya malam hari. Okey. Jadi kalau saya bertanya Wadi dan Nadirah dah, bila ada orang melontarkan perkataan arah, kanya Wadi dulu ni Wadinya awalnya malam harinya. Apa kita punya respon secara peribadilah. Secara peribadilah ya, kalau orang menyatakan kepada saya, si walinya malam hari. So maksudnya seseorang itu tidak mempunyai kepercayaan kepada diri saya sendiri malam hari. So maksudnya tidak ada pengharapan lah yang diharapkan daripada diri saya sendiri ya. Dan tentunya kalau dari segi perasaan kita ni merasakan sedikit sedih lah ya. Kalau macam orang tidak percaya akan kebolehan dan juga apa yang ada dalam diri kita ni itu, Cikgu. Ya, betul. Betul sekali. Kalau saya sendiri setuju dengan Wali, kalau sekiranya disabut malam hari, bunyinya macam indah lagi ada pengharapan. Indah lagi rasanya berputus asa sebenarnya. Itu perkataannya. Jadi kalau dari segi perasaan juas memangnya kecewa. Kecewa, dan kalau boleh indah mau didengar perkataan malam hari itu. Jadi Anita, perkataan yang Wadi pun tadi, Nadirah pun cakapnya, selalu kita ni dengar-dengar orang cakap ni. Betul. Tapi kalau kita kupas sedalam-dalamnya, memanglah satu ketidakpercayaan lagi orang arah kata ni. Jadi ada yang anunya lah, rasa sedih, apa tu lagi, selalunya orang kan macam sekarang contoh berjanji banyak. Sekarang pukul 7-nya sininya, punya kediatannya yang ku biasa ni punya. Malam hari nara pukul 7 tu nya. Jadi barang-barang macam ni selalu kata ni dan sangat menyedihkanlah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu bang. Selalunya kawan. Dan dalam tadi punya program ini lah something mengenai dengan pelajar. Konteks pelajar. Kadang-kadang yang saya tadi sedihkanlah, ibu bapa pun melontarkan perkataan ini pada anak-anaknya. Inilah satu saya rasakan perlu diubah kepada ibu bapa di luar sana. Jangan sampai malam hari, siang hari saja. Jangan diubah, jangan katanya tani macam katanya sudah melabel anak katanya tu. Anak nombor 2 tu punya malam harinya. Coba tak kau lihat tu karangnya. Dah sampai tu nya labelnya. Kalau mendengar jauh hatinya tu. Jauh hati, lurus. Makan pun nyaman tu. Titik-titik air matanya, dia payah besuk tu. Tidur pun boleh tu. Penuh tu dalam air tu. Sampai tiba paninya, mama ni aku suapnya malam harinya. Jadi walaupun dia bunyinya macam orang kebiasaan tu katanya, tapi pada dasarnya ia bila diambatkan ke dalam seseorang, memang kalau kadang tadi dia pulang, tadi kadangnya ada orang macam hendak kisah lah. Malam hari tu nya berjanji dari tu nya. Tapi kalau tadi fikirkan 4-5 orang bercakap arah tadi macam tu, memang terfikir tu ni jiran dia, kenapa dia pun ni nya. Jadi satu daripada itu tu, kurang indahkan lagi ada berminat dah kata ni. Because oleh sebab perangai kata ni tu. Lurus. Perangai sekadanya, buat janji dah lurus. Itu satu, dan juga itu tidak mendapati janji. Berjanji itu dah pandai berlurus punya. Ada saja. Sama juga kalau sekadanya contoh orang macam musim dia. Ni yang ni selalunya botang lah. Bahasa kasarnya botang tu.
Tiba-tiba ada kawan jumpa ketaninya. Kenapanya senuanya? Anunya ia minjam 50-nya. Betulnya ke dia akunya terima kalangannya. Terima orang baru kembali bayar. Sekarang ada kembayar. Cakap tak ilumlah uangnya. Ya tunya malam hari itunya. Ke dia aku berapa kali sudahnya untuk tangan botang arahkunya. Jadi orang yang ini pun ilumlahnya cuma menyasal tujuannya. Panjangnya ndak kau padahnya. Mana aku taunya kau unjuk-unjuk envelope-nya. Pikir kau bersedekah bertahlil kapanya kemarinnya. Jadi bila sudah ada label-label itu, jadi kita balik kepada pelajar tadi. Jadi kita ini sebagai seorang pelajar ini, bila kena label macam itu, ndak kira lah kadang-kadang kenapa di label itu adalah sebabkan oleh diri sendiri. Berbalik semula kepada diri kita sendiri. Terbukti terbukti. Bukannya sekalinya aku berjanji itunya. 4-5 kali sudah banyak. Tiba-tibanya tipunnya tu. InsyaAllahnya ni malar ni ya. InsyaAllah ni malar banyak. Buatnya dah ada tu. Dah ada banyak. Garanti tu nya. Jadi walau macam mana pun kedai ni, macam mana visionnya ni, dah ada mau berubah ni. Jadi bila kata ni tu oleh sebab sikap kata ni. Sikap dan kaulahan kita tu. Dan kata ni macam mengabaikan. Mengabaikan. Sama juga kalau itu saya beritahu tadi pelajar, kalau sudah cigunya melihat dalam kelas pun macam dah ada relaxnya kan. Ininya malam hari kan bunyinya tu tapi walaupun sekiranya ataupun hakikatnya mungkin ini ada kesinambungan dan keterkaitan juga dengan bagaimana ibu bapa itu menggunakan psikologi untuk bercakap dengan anak-anak. Mungkin bukan menggunakan perkataan malam harian ini, tapi ada caranya yang lebih baik sebenarnya. Jadi mungkin cikgu dapat kongsikan selain alternatif bercakap malam harian ini, apa lagi alternatifnya supaya dapat menegur anak-anak ini dengan lebih baik, dengan psikologi yang lebih baik. Ya, betul Nadira. Perkataan ini memanglah anak-anak kata ini macam-macam pisinnya. Walaupun sebab apa semama. Diorang ni hanya bapa anak angkat apa lain. Tapi sebab apa semama tu memang berbeza. Kalau 4 orang, ada suka kalau telur saja. Ada suka telur rebus, scramble, telur dadar, mata lembu. Indah sama tu. Walaupun gambar tu ada. Walaupun dia gambar anak-anak. Memang liurnya lain. Lurus. Jadi kalau kata ni lontarkan cuma tu, ada yang kanak-kanak kata ni pelajar-pelajar dan juga anak-anak, ia mengambil itu sebagai cabaran. Okey, I'll prove tu mamanya. Mama cakap selalu akunya malam harinya. Ada yang boleh mengambil barang itu sebagai cabaran. Satu cabaran. Saya akan membuktikan arah mama harangannya. Dia bermalam tu nya. Itu perkataan dia tu. Kesiangan tu orang. Kesiang. Kalau nya malam hari ia ndak bermalam tu nya. Ada orang bahasanya ada je tu. Kalau yang macam meeting ada nya malamkan dulunya. Ada orang bahasa macam tu malamkan dulunya. Jangan luan gagasan ni memilih pasangan ni yang malamkan dulunya. Kau ni anunya. Jadi ada cari dulu anunya. Jadi perkataan ni perlu diubah. Lurusnya nanti. Kadang-kadang kita kanak-kanak tadi jauh hatinya bah. Tapi kita ni perlu memberi semangat. Mama sebenarnya kalau melihat dari keputusanmu ni macam mana keputusanmu hanya, tapi saya percaya kau boleh berubah. Itu syok tu ya. Dan kalau kau berubah sekarang sedikit, mama kan anu dah memberi anu ke apa ni? Tadi makan-makan ke apa? Mana restoran kau mau? Jadi perubahan ni yang akan keteni nanti ni. Anak-anak ni kadang ada kalanya ibu bapa ni yang selalu saya nampak lah. Dia akan melihat kepada A tu kanya, markah A tu. Kalau anaknya misalnya 15 kanya markahnya matematik para 100. Para 100. Subhanallah. Aninya itu sebutnya tu malam harinya. Tapi kalau kata ni beritahu tiba-tiba next testnya 20 boleh. Dalam pulang pas tu. Tapi naik 25. Naik tetes beritahu tu dia tu. Jadi ibu bapa mesti bersyukur alhamdulillah macam dapat pingat emas lah cuma tu bunyinya. Alhamdulillah. Dia pulang badrah apa biar di kampung. Mana apli kampung baraannya. Si anunya 5 markahnya naiknya. Jadi bagi kita dia 5 markah itu adalah sesuatu yang menunjukkan ia telah pun meningkat. Bayangkannya 5 markah sudah ku kena araknya. Cuba 100. 100-nya. Habis tu apalagi. Memang kebulan tidak paling terus tu. Jadi di sini lihatkan bahawa perubahan itu walaupun sudah ucap tadi malam hari itu, tapi wow, ibu bapa cakapnya, oh ya syukur tanya naik jadi memarkahnya.
Macam itu. Jadi kita ni setiap kali ya, sebagai ibu bapa ni melihat perkembangan kanak-kanak itu. Apa saja. Sekiranya kadang-kadang ni kena cabar je tu. Ikan manunya, kan dietnya. Kawan ni. Ni diet. Malam hari yang kulihatnya. Belum kau berubah XL ke S-nya. Pun lagi 2 tahun ni. Jadi, ini pun ni juga. Banyak perkataan sebenarnya kalau tadi ambil malam hari ini. Secara motivasi, secara melihat secara positif. Subhanallah. Bagi saya, itu kekuatan sebenarnya. Sebenarnya berbalik juga ni Cikgu kepada si penerima ungkapan ini tadi ya. Kalau kita ni mendakapinya secara positif kita ni dapat jadikannya sebagai satu cabaran untuk lebih meningkatkan motivasi kita ni ya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Tetapi tidak semua orang sedemikian Cikgu ya. Ada juga anak-anak bertanggapan bahawa aunya indung kunya berpadarah kunya aunya malam harinya padas tekunya sama je 2 kali 5 berputus asa. Ada je orang macam itu kan. Jadi indung pun dipercayakan pada aku, kenapa aku perlu berusaha benar-benar. Ia macam diaukan. Dia setujulah dengan anggapan orang seperti itu. Jadi saya rasakan inilah yang perlu diubah ni. Satu yang boleh kita nampak sekiranya ada pelajar-pelajar yang selalu membuat pelanggaran disiplin. Itu sudah kena label betul selalunya kan. Anything happen ke dia tunya. Pacah pipe tahu kondisi anunya. Fire extinguisher berpakai ininya. Cermin pacah. Jadi dia sudah kena label. Jadi ada 2 tu. Jadi bila ya kena label itu memang ya cakap tadi tu kan. Apa je boleh buatnya. Kadar dan kadar telah menentukan kelaku macam ni. Anita kalinya anang hidup macam mana berawan hati pulang bunyi itu. Berawan hati bunyi. Rata-rata mungkin kalau Cikgu memerhatikan mereka ini kurang kasih sayang kan? Itu sayang. Itu satu daripadanya. Yang saya nyatakan tadi kan di rumah dia memang selalu anything happen ke dia. Apa saja ke dia. Itu kadang-kadang ibu bapa ni perlu yang saya katakan Nadirah tadi ya, yang jangan menggunakan bahasa-bahasa yang boleh ia terasa apatah lagi kalau tadi membeza-bezakan itu lagi dia nauzubillah min zalik. Jadi yang generasi baru inilah saya rasakan impak yang boleh nampak kalau ibu bapa suka membeza-bezakan kasih sayangan ni memang meluas. Sebenarnya Cikgu ada satu persoalan je ni ingin ditanyakan. Artinya ketika mana anak-anak itu berada di tahap umur yang masih rendah, cara ibu bapa mendidik mereka memberi impak yang berpanjangan sehingga mereka besar. Sebab itu kadang ada ketika mana anak-anak itu masih kecil dan sudah dibanding-bandingkan. Jadi sudah besar, ia jadi orang dewasa yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau Cikgu setuju ke Indah tu? Saya setuju certain melihat pada kewujudan anak itu sendiri Bila memang saya katakan tadi bila ia sudah di label macam itu, anak-anak kata ni terasa macam okey, kadang aku tah yang dah baguslah, aku tah yang dah steady lah macam itu. Jadi ia impaknya besar tu sebenarnya. Sama sekali apabila ia sudah mendapat pekerjaan. Ini menjadi menjadi kata ni punya nampak kata ni tu. Sekiranya ada kawannya dinaikkan pangkat misalnya. Ia adalah di antara orang yang negatif selalunya tu. Si wadinya kena naikkan pangkat baru juga rampai pagi ini 2 tahunnya. Aku yang ampai-ampai pagi punya, bukan lagi rampai paginya. Batas ke dia kusini ni. Badum tu pun naik. Jadi ia responnya selalu ke arah yang negatif. Apapun, tiba-tiba ada orang yang sini yang marah. Tapi itu tu kalau tadi lihat, orang itu dari mana ia bermula? Akar umbinya orang ini boleh ya selalu ke arah negatif. Apa saja tu? Iban cuaca punya marah, hujannya marah, panasnya marah, ekonnya sajuk marah, semua macam dulu. Jadi bila kita ni melihat balik, hanya tadi saya percaya tu barang ini memang bermula dari rumah ni. Apapun saya tadi beritahu, sehingga menjadikan ya kesulitan arahnya. Cuma mata apa-apa dilurus serba tidak tentu. Semua tentu. Karena ya apa orang lihat ni orang lain dah steady tadi lurus tu. Dia steadynya. Lawan rambutnya si dia tu nya bisa banyak kurul banyak. Aku ni rebonding kan yang kadang-kadang rebombang aja nya. Yang payah tu nya. Jadi baginya ia tu semua tah betul tadi ia kurang keyakinan. Hanya lagi yang tu takut tu. Ada orang yang kurang keyakinan ni bila disuruh-suruh kau tu nya
Kau di kau handalnya kau dari dulu biasa sudahnya nadirahnya lagi tinnya. Ya cerdik niya. Wah sekedinya ke dia. Ya belakang aku belakang saya. Kalau apa-apanya jangan pandang belakang saya. Cuma itulah. Aku I'll back you-nya. Aku sejalannya. Jadi dia melihat yes dia tu bah. Ini tu yang memberi sedih ni. Kadang-kadang ibu bapa pun diantaranya bila tadi perubahannya setelah 15 ke 20 markahnya. Kalau ia melihat dari segi perubahan bagus. Tapi nanya dahnya 20-nya fail jauh dekat tu nya. Jadi Anita ya akan terasa tu. Padahal berubah 5 markah tu something yang different. Yang biasanya 15 datang 20. Jadi ibu bapa melihat yang pasar selalunya. Lurus. 85, 90. Kadang ada lagi bertanya tu kenapa A, kenapa tidak A+. Itu lagi tu. Itu lagi luar biasa tu. Mau dipikirkan tu. Mau dimadamkan tu pemumanya tu. Bukan lagi madam hari tu, dimadamkan tu pemumanya tu. Pemumanya dimadamkan. Ada semua-semuanya kalau ikut babah dulunya, sebenar bunyinya. Babah dulu mana pernah kurang daripada A ni ya. Lagi banyak. Apa tu A+ semua. Kalah lagi baras 3 A banyak. Lagi ke bapa ni 5 A banyak. Kadang-kadang tu ni kesilapan daripada membesarkan anak. Kadang-kadang barang itu cuma ni satu daripada rumah. Jadi barang itu perangai itu berpindah ke sekolah. Jadi sebab itulah di sekolah ini sebenarnya namanya Kementerian Pendidikan. Jadi mendidik kanak-kanak itu supaya berubah. Ada ke arah yang next satu. Alhamdulillah di sekolah ada guru konselor, guru kerjaya, pegawai kesejahteraan yang boleh kurang-kurangnya mengubah. Janganlah sudahnya di rumah cuma ni. Di sekolah pun sama tu. Kan dia kena lagi nya, kena label lagi. Ujung-ujungnya bekerja sekarang sama lagi tu. Jadi pai bila-bila yang akan berkata tadi bila yang sedihnya sudah ia berumah tangga. Jadi mudah-mudahan di rumah tangga itu dia boleh mengubah, tidak menggunakan ilmu yang dikenakan arahnya tu arah anak-anaknya. Bila mana tadi cikgu ada menyebut mengenai kalau ia berumah tangga nanti harapnya ia mengulangi kesalahan yang sama. Terfikir juga artinya kan kita ini tadi bercakap mengenai indung yang kadangnya memilih perkataan yang salah untuk menegur. Adakah indung-indungan ini juga boleh jadi hasil daripada indung durang yang juga mendidik dengan cara yang kurang betul. Jadi ia macam generational trauma jadinya. Ya, betul. Kalau kita ni ikut waris, kalau mula-mula nini kita ni dulu memang ada banyak percakapan ni. Sama sekali indung lelaki. Kemudian apa lagi bermasan ni dia nak cakap tu. Kalau paling mamanya cakap tu. Kalau papanya papa, jangan. Dia berbunyi tu. Jadi sebenarnya warisan ni bila tadi lihat di Brunei ni saja, bahasa-bahasa ni yang diluahkan oleh mulah nini kita ni cantik pulang. Tapi sebab perkembangan kehidupan ini ada kadang-kadangnya membeza, maksudnya sini persaingan. Kalau zaman-zaman dulu sekampung tadi sehati tu. Kau baras semua habis nyebarang kau tu. Ngambil. Ya, dang minta aku baras semuanya. Ngambil tak kau di dapur ni. Tahu lagi tu dia di mana menolong. Di mana dapurnya di mana. Facebookku tu. Lurus. Facebookku cuma tu. Zaman dulu saya masih ingat tu. Saya masih masa tu kalau anda berminyak balah. Sekarang ni mana ada ni cuma tu. Awal kan minta minyak luar dunia. Bertai-tai sekarajanya. Wah, bakar ya ni biduanya pinya. Habis minyak aku mintanya. Di mana usia? Mikirkannya tu di mana usianya tu nya. Keritanya bukan mainnya. Padahal kalau itulah zaman-zaman dulu kata nenek kita serupa macam itulah. Kata ni sama orang kampung susah senang sama-sama. Itu yang kata ni yang kita rasakan kerinduan. Hal-hal macam itu kadang lagi berapa nampak sekarang inilah. Tapi walaupun memanglah pada zaman ini kita ni sudah menampakkan bahawa always orang memikirkan serba mencabar. The best of the best semata ya akan melihat kepada best. Walaupun inilah tadi perlu nilai balik bahawa ibu bapa perlu berawas-awaslah. Beri semangat. Sebenarnya ia tu anak kita walau apapun kejadiannya, di mana pun yang berada, macam saya sampai hari bila-bila pun band saya Abdul Ghafur lagi berubah tu. Marah bapa saya pun kan diubah-ubah tu. Lurus. Dia kau mengakunnya sudah kau cuba ni. Jadi ia akan membawa nama katanya itu sama sekali nama bapanya tu sana kemari. Jadi kata inilah yang perlu melihat walaupun macam indong bini sama je tu.
Ia akan melihat anak itu sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Boleh tadi katakan cikgu, everyone deserve a second chance. Yes. So maksudnya di sini peluang kedua lah ya. Jadi sebagai solusi daripada permasalahan Ania, sebagai contoh seorang ayah ataupun ibu bapa menyuruh anaknya belajar untuk mendapat keputusan yang cemerlang ya. Jadi bapaknya sudah bertanggapan bahawa syalaya itunya malam hari itunya. So solusinya mungkin boleh berikan ia peluang kepada anak-anak itu tadi dan ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang penting juga. Mungkin kurang usahanya untuk menghantar anak-anak tuition kurang masanya untuk berkeluarga ataupun bersama dengan anak-anak ini tadi. Sebagai ibu bapa apa yang boleh dilakukan, sebagai seorang anak apa yang boleh dilakukan, begitu juga guru-guru di sekolah. Jadi bila saya tertarik bila Wadi cakap everybody has given a second chance. Okay, now Ketani menyentuh sedikit anak-anak Ketani ataupun sekiranya masyarakat Ketani umumnya ada yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Ini lagi yang stigma yang perlu saya rasakan bukannya BKN punya kerajaannya. Bukan ia tu. Everybody di Brunei ini mesti bila diberitahu given second chance. Jadi bila orang yang terlibat dengan dadah ni atau dipanggil bekas penagih, saya rasakan masyarakat perlu menerima. Bila sudah dibagi second chance, walaupun kadang-kadang orang selalunya conclusionnya jangan tekaunya malam hari itunya. Kau bagi kerajanya, kau lihatnya sehingga 2-3 bulan ni sekarang. Dia 3 bulannya berbalik tunya. Jadi saya rasakan ada dua di sini tadi tu. Satu, jadikannya sebagai cabaran bagi dirinya. Ia akan membuktikan kepada dirinya, bukan yang membuktikan to the whole world. Tidak payah. Dirinya saja yang ia boleh berubah. Ia berubah because of dia, bukan because of orang lain. Ia sendiri berubah. Memang kalau orang yang bekas penagih ke apa, selama-lamanya selalu orang tidak mau menerima ni, Pak. Menerima pun fikir-fikir benarkan ni. Sebab kalau dilihat balik bahawa siapa yang memulakan ketidakpercayaan itu? Ulah siapa? Alhamdulillah, diri sendiri. Bukan orang lain melihat, diri sendiri yang dah mau berjanji dah lurus, kan berubah, indah jua. Awunya ni madar ni, tobat nasuha ni, balik-balik sokoh ni. Dah dia juga ngasih-ngasihnya. Jadi sebab itu ya kena label tadi. Malam harinya. Sebab perangai kita ni. Semuanya jadi berbalik kepada diri kita sendiri, cikgu. Jadi apa yang dapat disimpulkan hari ini ialah kita ni perlu menerima dua tadi. Adakah itu cabaran ataupun pada masa yang sama everybody memerlukan antara satu dengan lain. Kalau sekiranya anak-anak kita ni, saya percaya ibu bapa adalah mainkan peranan yang penting. Kalau yang terlibat dengan penyalahan-penyalahan yang guna darah tadi adalah masyarakat sebenarnya. Everyone saya beritahu tadi. Bukannya, ini yang selalu saya tekankan. Bukannya seorang saja, bukan saya keluarga, kampung, kawan-kawan dan masyarakat semua. Perlu. Atau yang namanya supaya dialihkan malam hari itu. Dah bermalam lagi ni. Itu yang lawat ya. Ya bagus kalau buat kerajaan ni. Dah bermalam ni ya ni. Masih lagi malam tapi Anda dimalamkan. Anda bermalamkan. Cuba toko bagi ni kertas kerajaan ni nya. Siap ni ya. Sebelum malamnya siap sudah. Sebelum subuhnya sudah siap. Wow, sebelum subuh. Baiklah, itulah perkongsian sedikit sebanyak mengenai dengan tajuk kita pada hari ini, malam hari. Dan pastinya pelbagai kesimpulan telah banyak kita pelajari. Di antaranya juga adalah sebenarnya saya pelajari jua ianya terpulang kepada penerima jua. Kalau penerima dapat menanggapinya dengan secara positif, maka ia dijadikan satu cabaran yang ingin disahut. Jadi kami di Rampai Pagi memang banyak sangat belajar dengan cikgu hari ini. Jadi tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsiannya untuk hari ini, cikgu. InsyaAllah ada kesempatan bersama lagi di lain waktu sehingga waktu tiba. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.